Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 4 SM015 Matrices and System of Linear Equation dan kita dah sampai kepada subtopik yang terakhir untuk chapter 4 ini iaitu 4.4 Systems of Linear Equations. Okay, apa itu Systems of Linear Equation? System of Linear Equation berbentuk begini. Okay, kita ada 3 equations yang setiap satunya mengandungi 3 variables. Kita ada X, Y dan Z. Okey, pada setiap equations ini. Tak semestinya menggunakan X, Y, Z. Dia juga boleh menggunakan variables yang lain seperti contoh A, B, C ataupun P, Q, R. Okey, tapi yang penting bila kita nak solve sistem ini, kita akan mencari apakah nilai bagi variables kita. Apa nilai bagi X, apa nilai bagi Y dan apa nilai bagi Z. Okey, and then kita akan selesaikan X, Y, Z di sini menggunakan cara matrices. Maksudnya dalam subtopik ni kita akan belajar macam mana untuk transform bentuk sistem begini ke dalam bentuk matrices. Okay, but before that, suka untuk Madam ingatkan kamu, tolong ingat kembali macam mana cara untuk cari determinant. Okay, the first one is determinant. Dan kamu juga kena ingat macam mana cara untuk cari inverse. Okay, so inverse ada dua method untuk kita cari. Yang pertama kita guna adjoint method. Yang kedua kita guna ERO. Okay, so at this moment, semua kelas tutorial baru belajar cari inverse menggunakan adjoint. Okay, ERO kita akan continue dalam kelas tutorial. Alright, kita continue kepada systems of linear equations. Systems of linear equations can be solved by using, okay, yang printed di bahagian nota kamu adalah number 1 and number 2. So, tolong tambah method ketiga dan method keempat pada nota. Okay, so untuk selesaikan system of linear equations untuk mencari unknown X, Y dan Z ada 4 method. Okay, so we go through one by one. Method yang pertama adalah kita guna inverse method. Bila guna inverse method, kamu perlu ingat property yang ini. A times A inverse equals to I ataupun A inverse times A equals to I. Okay. Next, method yang kedua, kalau kita nak solve sistem ini untuk cari X, Y, Z, kita boleh guna Gauss-Jordan elimination method. Okay, so dalam Gauss-Jordan elimination method, kita akan gunakan method seperti ERO. Okay, which nanti kalau dah belajar ERO, kita akan guna ERO untuk selesaikan sistem ini dengan cara Gauss-Jordan elimination method. Next, method yang ketiga, sistem ini juga boleh kita selesaikan dengan menggunakan Gauss elimination method. Okey, step ataupun method ketiga dengan method kedua ini lebih kurang sama, cuma Gauss elimination method lebih ringkas. And last one, method yang terakhir untuk kita solve for X, Y, Z, kita boleh guna Cramer's rule method. Okay, so untuk solve systems of linear equation ada 4 cara. 1, 2, 3, 4 bergantung kepada keperluan ataupun arahan soalan. Okay, but untuk video yang ini kita akan belajar untuk cari nilai X, Y, Z menggunakan inverse method. Okay, method yang pertama dahulu menggunakan inverse method. Okay, kita continue kepada example 18. Okay, we look at example 18 on page 19 pada bahagian nota. Tolong edit, kita jadikan soalan example 18 ini sebagai soalan A. Nanti Madam akan bagi extra soalan B dan C. Okay, untuk example 18A ini, arahan soalan adalah solve the system of linear equations given by this. Okay, ini adalah sistem kita. Okay, pertama sekali kamu kena take note berapa variables yang perlu kamu cari. Okay, so untuk soalan ini kita ada 3 equations 1, 2 and 3 dan kita ada 3 variables which is X, Y, Z yang perlu kita solve. Okay, so at the end nanti mesti dapat berapakah nilai untuk X, berapakah nilai untuk Y dan berapa nilai untuk Z. Okay, so first of all, kamu tahu kamu nak cari X, Y dan Z. Okay, untuk equation pertama, okay, yang ini. Kita dah ada lengkap X, Y dan Z. Okay, so untuk equation pertama kita ada X plus 2Y plus 7Z equals 1 complete with X, Y dan Z.
However, untuk equation kedua yang bahagian sini, kalau kamu perhatikan dia hanya ada X dan Y. Dia tak ada Z. Okey, tetapi kamu kena tambah sendiri Z. Okey, so apa yang berlaku adalah kita ada X plus 3Y. Kamu tambah sendiri Z. Maksudnya bila dia tak tulis Z di bahagian sini, kita akan tambah sendiri sebagai 0Z. N equals to 2. Sama juga dengan equation ketiga. Kalau kamu perhatikan equation ketiga ni, dia tak ada X di bahagian hadapan. Dia ada Y dan Z sahaja. So, bila tak ada X, kita akan tambah sendiri X itu sebagai 0X minus Y plus 8Z equals to 3. So, bila kamu buat susunan ini, kamu pastikan kamu ada semua X pada setiap equation. Ada juga Y pada setiap equation dan ada juga Z pada setiap equations, dan di paling kanan on your right hand side mesti ada numbers. Okay, so ini adalah sistem kita masih sama tapi kita edit jadi bentuk begini. Okay, now kita akan pakai yang ini untuk kita transform sistem kita ke dalam bentuk matrix. Okay, untuk permulaan, tulis dahulu bila kita nak tukar sistem dalam bentuk matrix, kita akan tulis AX equals to B. Okay, now madam akan explain apakah matrix A. Okay, kita cari dulu apa itu matrix A. So, matrix A adalah matrix yang kamu akan isikan dengan koefisien bagi setiap X, Y dan Z pada setiap equation. -1 and 8. Okay, so kalau perhati dekat sini, apa yang madam tulis berwarna merah ini adalah koefisien bagi X, Y dan Z bagi setiap equation. Okay, so kita akan tulis semua nombor ini sebagai matrix A kita. Okay, so kita ada 1, 2 dan 7 datang daripada equation pertama 1, 2, 7. Ambil koefisien di depan variable kita. And then untuk next row, row kedua adalah equation kedua. Kita ada 1, 3 and 0. Okay, so 1, 3, 0. Next, kita ada third row which come from third equation. So kita ada 0, -1 and 8. So kamu just tulis 0, -1 and 8. So this is your matrix A. Okay, untuk matrix X, apa pula itu matrix X? Matrix X, kamu just akan ambil kamu punya variable X, Y dan Z. Okay, tapi ditulis dalam bentuk begini. Okay, kenapa kena tulis macam tu? Sebab kalau kamu buat operasi darab A dengan X, so this matrix time dengan this matrix, kamu mesti dapat balik system of linear equations kamu. Maksudnya kalau kita buat darab first row dengan first column, kita akan dapat X plus 2Y plus 7Z. Okay, so kamu dapat balik first row kamu. Okay, sama juga kalau kita buat untuk second row, buat operasi darab, dia akan dapat X plus 3Y plus 0Z. So kamu dapat pada equation kedua. Okay, so itu tujuan kita letak dalam bentuk A and X di sini. Okay, next kita ada equals to, now B. Apakah matrix B? Matrix B adalah yang di bahagian kanan ini. Ini kita akan tulis sebagai matrix B. Susunannya adalah 1, 2, 3. Okay, setelah kita transform kita punya system of linear equations menjadi bentuk matrix di bahagian sini, now aim kita adalah untuk mencari X, Y, Z. X, Y, Z terletak di bahagian sini. Okay, so madam tulis semula, this is your A, this is your X and equals to B. Now aim kita adalah we want to find matrix X. Okay, yang madam bulatkan warna purple itu adalah aim kita. Kita mesti mencari matrix X. So macam mana kita nak cari matrix X? We have A, X equal B. Madam nak cari matrix X. Madam kena hilangkan A di sini. Okay, so again kamu dah belajar sebelum ni. Kamu nak cari matrix X. Kamu nak hilangkan A. Kamu tak boleh bawa A pergi sebelah jadi B over A. Sebab kita tak ada operasi bahagi antara matrices. So apa yang perlu kamu buat adalah untuk hilangkan A ini, kamu akan wujudkan A inverse. Okay, so macam mana nak wujudkan A inverse? Kita akan wujudkan A inverse di bahagian hadapan sekali on both side.
Okay, so A X stay equals to B juga stay. Okay, so disebabkan madam nak hilangkan A ini, A yang ini, madam akan tambah A inverse di bahagian hadapan sekali, and therefore on right hand side juga kita tambah di bahagian hadapan. Okay, now kita boleh solve this and this. A inverse times A akan hasilnya adalah I X equals to A inverse B. So on left kita hanya ada I didarab dengan X, therefore hasilnya hanyalah X equals to A inverse B. So kalau kamu perasan dekat sini kita sebenarnya dah jumpa matrix X. Okay, so kita nak cari matrix X, kita dah berjaya jumpa sebenarnya matrix X dengan cara kita wujudkan A inverse ini. Okay, so this one would be our aim. Okay, saya dah jumpa equation untuk matrix X, tapi saya nak pastikan saya dapat juga nilai X, Y, Z di sini. Okay, so apa perlu kita buat adalah next, kita akan hanya follow equation yang kita ada di sini. Okay, so kalau kamu nak matrix X, kamu harus ada A inverse dan B. Okay, B adalah matrix yang di sini. Yang di sini. Maksudnya matrix B ini kamu dah ada. So madam tulis di sini kalau kita nak cari X, okay, B kita dah ada, which is this one. So kita boleh ganti B. Kita ada 1, 2 and 3. The only thing yang kita belum ada di sini adalah A inverse. Okay, A inverse. So maksudnya A inverse ini yang perlu kamu cari. Okay, so kita akan sekarangnya move to next step. Kita nak cari apa itu A inverse. Okay, so A inverse, mencari inverse, madam ulang, bahagian atas sini ada dua method. Okay, kita belajar untuk cari inverse. Yang pertama pakai adjoint ataupun pakai ERO. Kebiasaannya kita akan pakai adjoint method. Okay, now madam akan tunjuk macam mana cara untuk kita cari inverse menggunakan adjoint. Okey, kalau dah lupa atau kurang mahir, boleh refer bahagian nota sebelum ni kita dah buat cari inverse menggunakan adjoint. So, kita ada formula inverse kalau menggunakan adjoint dia adalah A inverse equals to 1 over determinant A darab dengan adjoint A. So, step pertama adalah bila mana kita menggunakan equation ini, formula A inverse ini, yang pertama yang perlu kita cari adalah sebenarnya determinant of A. Okay, so always refer di mana matrix A kita, this one. Okay, so madam akan tulis matrix A ini di bahagian sini. My A is 1, 2, 7, 1, 3, 0, 0, negative 1, 8. Okay, so this is my matrix A. Madam akan cari determinant dahulu untuk matrix ini. So, determinant A akan equals to, madam akan guna kolom yang pertama. Okay, sebab ada 0 di bahagian sini. So, kita guna kolom pertama. So, kita akan letak simbol untuk kolom pertama. Dia adalah plus, minus, plus. Kemudian kita masukkan entry 1, 1, 0, 1, 1, 0. And kemudian baru kita masukkan minor bagi setiap entry kita. So, minor untuk 1 yang ini adalah 30, negative 18. 30, negative 18. Minor untuk 1 yang ini, okay, row 2, column 1, dia adalah 27, negative 18. And minor untuk 0 adalah 2730. Okay, and then kita akan kira, kita dapat 1, 24 minus 0, minus 1, 16 plus 7, plus 0 untuk yang terakhir. And then kita ada 24 minus 23, so our determinant is equals to 1. Okay, now untuk formula inverse ini, kita dah cari determinant, nilainya adalah 1. So, nanti kita akan replace 1 di sini. Now, kerja yang seterusnya saya perlu cari adjoint. So, remember, adjoint adalah cofactor yang kita akan transpose. Okay, so kena cari cofactor untuk A. So, next step adalah C untuk A.
Okay, so remember kita akan letak dalam satu kurungan yang besar. Kita akan ada letak simbol untuk cofactor dulu, plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Kemudian masukkan ruangan untuk minor. Okay, tolong pause the video dan masukkan minor untuk matrix A kita ini. Okay, sekarang ni adalah nilai bagi cofactor matrix kita. Okay, so remember kita nak cari sebenarnya adalah adjoint. So adjoint means kita perlu transposekan kita punya cofactor. Okay, so daripada cofactor ni kita akan ada adjoint A equals to, kita transposekan yang bahagian sini, cofactor kita akan dapat 24, negative 8, negative 1, negative 23, 8, 1, negative 21, 7 and 1. Okay, so maksudnya kita akan ada dekat sini, our A inverse is actually equals to, so again, A inverse formulanya adalah begini. Okay, so kita akan ganti masuk semua nilai yang kita dah jumpa. Okay, which is kita ada 1 over determinant A. Tadi kita jumpa determinant A nilainya adalah 1. Okay, so 1 over 1 is 1. And then adjoint A adalah yang ini. So ganti masuk kita ada 24, negative 8, negative 1, negative 23, 8, 1, negative 21, 7 and 1. This one akan bagi kita final answer A inverse as 24, negative 8, negative 1, negative 23, 8, 1, negative 21, 7 and 1. Okay, so apa kita nak buat dengan nilai A inverse kita di sini? So A inverse ni yang penting, which kita perlu A inverse untuk dimasukkan di bahagian sini. Okay, kembali kepada aim kita, saya nak mencari matrix X untuk dapatkan X, Y, Z. So, saya perlukan A inverse. So, step yang panjang madam buat di bahagian kanan ini, semua ini adalah untuk kita cari sebenarnya A inverse. Dan kita jumpa A inverse-nya di bahagian sini. Okay, so apa perlu kamu buat adalah sekarang ganti A inverse di bahagian sini. Okay, madam dah ganti matrix A inverse kita jumpa tadi di bahagian sini. So, now apa yang kita akan buat adalah kita akan buat operasi darab antara A inverse dan juga matrix B. So, buat operasi darab seperti biasa, first row akan didarab dengan first column. So, kita ada 24 minus 46 minus 63. And then, second row times with first column, kita ada negative 8 plus 16 plus 21, and last one kita ada third row times dengan first column, so kita ada negative 1 plus 2 plus 3. Okay, so X akan menghasilkan negative 85, 29 and 4. Okay, so kamu jumpa matrix X. So meaning to say, matrix X di sini, kalau kita tengok di bahagian atas sini, matrix X ini dia adalah sebenarnya dalam bentuk X, Y, Z. Okay, so madam tulis balik dalam bentuk X, Y, Z di sini. This is X. Ini bentuknya yang asal X, Y, Z. So madam ganti di sini. X diganti dengan X, Y, Z. Supaya kita nampak dengan lebih jelas jawapan kita. So, our final answer dia adalah, kamu akan baca direct lah. So, this is the value for X. So, kamu mesti conclude begini. Therefore, X is equals to negative 85. Okay, baca begini. This is my X. Y adalah 29. And last one, Z adalah 4. So, baru siap kita punya solving system of linear equation. Meaning to say, bila kamu jumpa X dan YZ ditulis begini, baru langkah kerja kamu dikira lengkap. So, kalau kamu tengok ini, untuk kita solve system of linear equations, mengambil ruang lebih kurang satu page yang akan dimulakan dengan kita tulis matrix A, X equal B, transform linear equations kita dalam bentuk matrix. And then kita akan apply konsep A inverse times A untuk dapatkan I, dan kita akan jumpa equation untuk cari matrix X. And then matrix B
is already given. So tugas kita adalah cari A inverse sahaja. So bahagian kanan sini semua hanyalah untuk mencari A inverse menggunakan adjoint method. Okay, so dah dapat A inverse, hanya ganti masuk di sini dan kita akan buat proses darab sehingga kita jumpa nilai X, Y dan Z. Okay, so boleh pause video untuk salin jawapan dan cara penulisan pastikan kemas dan betul. Okay, berdasarkan soalan example 18A tadi, apa yang kita buat adalah kita selesaikan systems of linear equations menggunakan inverse method. Di mana kita nak cari matrix X tadi, kalau kamu masih ingat, kita apply property yang ini. Okay, so now kita akan move kepada next question. Kita tengok soalan example 18B. Okay, so this is the question. Kita ada if P, okay, given by this and Q given by this, ikut sahaja arahan soalan, find PQ. Maksudnya kita kena buat proses darab antara P dan Q. Okay, now PQ, apa yang kita akan buat adalah salin semula matrik P dan didarab dengan matrik Q. Dan kamu akan buat proses darab ini. Madam nak kamu tolong isikan di bahagian sini proses darab yang kamu buat sehingga kamu jumpa sebenarnya dia adalah 21, 0, 0, 0, 21, 0, 0, 0, 21. Okay, so jangan skip. Tolong fill in di bahagian sini. Kamu akan buat proses darab first row, first column, first row, second column, first row, third column. Okay, so habiskan proses darab seperti biasa sehingga pastikan kamu jumpa jawapan seperti ini. Okay, now kita dah buat proses darab PQ. Okay, and then next question dia kata determine the inverse of matrix P. Okay, find PQ, saya dah buat, and then determine the inverse of matrix P. So kalau kamu perhati dekat sini, kita punya PQ dia adalah dalam bentuk identity sebenarnya. Okay, kalau kamu masih ingat kita pernah solve soalan sebelum ni, which kalau kita ada bentuk begini, kita tahu leading diagonal dia 21, 21, 21. So kita boleh factorize keluar 21 dan kita akan tinggal 1 di leading diagonal. So apa yang ada di sini sebenarnya PQ is actually equals to 21I. Okay, now soalan suruh kita determine the inverse of matrix P. So daripada apa yang kamu ada di sini, soalan suruh cari P inverse. So kita ada statement yang ini. PQ equals to 21I. Kamu nak P inverse. So saya nak wujudkan P inverse. So apa yang boleh saya buat adalah saya akan tambah P inverse di bahagian hadapan sekali, di kiri dan kanan, and then kita akan ada PQ stay equals to 21I pun stay. Okay, now P inverse times P, kita akan menghasilkan IQ equals to, yang ini madam akan ubah 21 ke depan. Sebabkan dia constant, so madam boleh bawa dia ke depan. And then yang tinggal adalah P inverse darab I. So I times Q adalah Q, 21. P inverse times I adalah P inverse. So soalan nak find P inverse, madam hanya nak P inverse sahaja. So apa yang tinggal di sini adalah P inverse equals to 1 over 21Q. Okay, kita dah pernah buat soalan sebelum ni. So kita dapat P inverse sebenarnya adalah 1 over 21Q. So daripada sini sangat mudahlah untuk kamu cari P inverse. So P inverse kamu tinggal lagi cari is equals to 1 over 21 Q. Q adalah matriks yang telah diberi dalam soalan. This is Q. Okay, so tolong salin balik semula. 1 over 21 kita akan darab dengan matriks Q. So Q adalah negative 11, 9, negative 13, 14, 0, 7, 6, negative 3 and 9. Dan kita akan times in 1 over 21 kepada setiap entry dalam
Q. Okay, so hasil akhir P inverse akan jadi negative 11 over 21, 3 over 7, negative 13 over 21, 2 over 3, 0, 1 over 3, 2 over 7, negative 1 over 7, and 3 over 7. So, this is our P inverse. So, kita dah menjawab dua soalan. Yang pertama kita dah jawab PQ, and then kita disuruh determine the inverse of P, juga kita dah buat. And last one sekarang soalan tanya hence. So remember kalau hence mesti guna apa yang kita dah buat sebelum ni. Solve the following system of linear equation. So again, tadi madam dah ajar, kalau dapat sahaja system of linear equation, pertama sekali pastikan kamu punya equation number 1, number 2, number 3 mesti ada ketiga-tiga variable. Kalau tak ada, kamu kena tambah sendiri. Okay, so kita ada x, y, z. Equation kedua pun ada x, y, z. Equation ketiga pun ada x, y, z. So kita boleh transform equation ini ke dalam bentuk matrix. So remember, bila transform dia mesti dalam bentuk AX equal B. Matrix A adalah matrix yang kita hanya ambil koefisien di hadapan variables kita. Okay, so kita akan ganti masuk negative 1, 2, negative 3, 4, 1, 5, and third row kita ada 2, negative 1, 6. Okay, so this is our matrix A. Matrix X, madam dah ajar, kita akan ambil variable kita X, Y, Z. Kita akan tulis secara mendekat begini. Okay, bila kamu times in semula, dia akan dapat balik bentuk equation kita. N equals to B. B adalah matrix yang berada di right hand side. So, kita ada 4, negative 5, and 2. Okay. Now, soalan suruh solve. Remember, kalau solve, kita sebenarnya mencari matrix X ini. Okay, now kita ada AX equal B dan kita hanya nak cari matrix X. So, apa kita perlu buat adalah kita akan hilangkan A di sini dengan cara kita wujudkan A inverse di bahagian hadapan sekali untuk left hand side and also right hand side. And then AX stay, B also stay. Okay, wujudkan A inverse di hadapan sekali. So, this one akan jadi IX. And yang belakang kita akan stay sebagai A inverse times B. So, X is equals to A inverse times B. Now, kita sebenarnya sekarang ni nak cari matrix A. Kita dah jumpa equation dia. So, dia akan jadi X is equals to A inverse times B. Okay, matrix B kita dah ada, which is this one. Okay, so tak perlu risau tentang B. Yang perlu kita cari sekarang adalah A inverse. Matrix yang ini, this is our A. Okay, A ini perlu kita inversekan. Okay, kalau kamu tengok di sini, matrix A di sini, dia adalah sama dengan matrix P di sini. Sama setiap entry-nya. Bermaksud, kalau saya nak cari A inverse yang ini, adalah sama maksud dengan kalau saya cari P inverse di sini. So, kita boleh tukar sebenarnya equation kita ni, X is equals to sebenarnya A inverse samalah juga dengan kalau kita cari P inverse times B. Okay, so P inverse sebenarnya tadi soalan dah bantu. Kita dah cari P inverse di bahagian bawah sini. Okay, kita salin sahaja balik P inverse. Kita ada negative 11 over 21, 3 over 7. Okay, kamu salin saja matrix P inverse kita. Dan kita akan darab P inverse ini dengan matrix B kita. Boleh tengok bahagian atas tadi. Okay, so matrix P adalah 4, negative 5, 2. So, this one is 4, negative 5, 2. Okey, tolong selesaikan cari matrix X dengan cara kita akan buat proses darab antara P inverse dan B ini dan dapatkan nilai bagi matrix X. And then kamu perlu conclude, jangan lupa apakah nilai bagi X, apakah nilai bagi Y dan juga apakah nilai bagi Z. Okey, so tolong habiskan example B.
Okey, ini jalan kerja untuk soalan B dan kemudian kamu boleh buat soalan C.